السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وألهمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وأحسن أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. قال المصنف رحمه الله. Berkata musannif rahimahullah, pengarang yaitu Syekh Ahmad bin Muhammad Zaid bin Mustafa bin Muhammad Al-Fatani. Dia kata kedua daripada 4 tanda agama. Sebelum ada ni dia kata dan segala tanda dan segala tanda agama 4. Artinya dan segala tanda agama itu ada 4 perkara. Pertama, sah i'tiqad. Sah i'tiqad yaitu i'tiqad yang jazam, yang tidak ada syak padanya dan tidak ada ragu-ragu padanya. Serupa dengan apa Tuhan sebut, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih. Orang beriman itu ialah orang yang percaya kepada Allah dan Rasul, thumma lam yartabu, kemudian mereka tidak ada syak, tidak ada ragu-ragu. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, dan mereka gerba jihad dengan diri dan harta di jalan Allah. Wa ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang yang betul-betul benar, orang molek sungguh. Yang kedua, benar qasad. Ini tanda agama. Tanda agama maksudnya tanda agama Islam ni. Orang hak jadi orang beragama Islam sungguh ni. Kedua, benar qasad. Benar qasad iaitu menunaikan ibadat dengan ikhlas. Benar qasad ni ada kedua letak tu. Kalau tengok kitab Faridatul Faraid, qauluhu, kata musannif, menunaikan ibadat dengan ikhlas artinya mengerjakan dia serta ikhlas. Ikhlas niat bagi Allah, mana kerana Allah. Niat kerana Allah Ta'ala firman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak disuruhkan mereka itu malaikat supaya mereka semua aku, Tuhan kata mukhlishina lahuddin, dalam keadaan ikhlas kerana Allah akan agama. Hunafa, jauh daripada syirik. Sebab tu dan disebut oleh hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal semua dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya bagi tiap-tiap orang itu ma nawa, bagi hak niat. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih, dan siapa hijrah kerana Allah dan Rasul, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka hijrah dia kepada Allah dan Rasul. Wa man kanat hijratuhu lidunya, dan siapa yang adalah hijrahnya kepada dunia, yusibuha, boleh dunia sana.
aw imra'atin yankihuha atau kada kia hijrah kana nak nikah dengan tino misal wa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrah dia ngikut niat hak dia hijrah kerananya, itu ialah wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida, tidak disuruh mereka itu supaya mereka semua Allah Ta'ala saja. Itu mana tu? Tu ikhlas niat bagi Allah kerana Allah, dengan bahawa tiada disekutukan pada ibadat itu akan yang lain daripada Allah Ta'ala. Maknanya kita amal kerana Allah, ibadat kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana Tuhan sebut wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, aku tidak jadikan jin dan manusia illa liya'budun, melainkan supaya mereka itu semua aku. Tuhan kata sebab itu syirik dalih, orang syirik dengan Allah tidak diterima. Nah, tidak diterima kerana makaril musyrikin, tidak ada bagi orang musyrikin an ya'muru masajid Allah, bahawa mereka itu imarahkan masjid Allah, dimarah ni orang ibadat dalam masjid semua, tapi syahidin ala anfusihim bil kufr, dalam keadaan mereka saksi di atas mereka itu dengan kufur duk semaya duk apa, ulaika habitat a'maluhum wa fin narihum khalidun, dan mereka itu orang yang gugur cubih ibadat mereka itu tak ada boleh pakai. Nah, sebab tu syarat yang ibadah syirku billah. Nah, kerana semua Allah Subhanahu Wa Ta'ala ikhlas kerana Allah. Sebab tu Tuhan faman kana yarjullah wal yawmal faman kana yarju liqa'a rabbih. Nah, siapa yang ada niat dia nak jumpa Tuhan, falyamal amalan salihan, dan hendaklah dia beramal dengan amal soleh, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahadah, dan tak boleh syirik dengan Allah akan sesuatu pun. Itu makna faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahadah. Dan telah ikhtilaf ulama pada pada hukum orang yang beramal, orang yang beramal tapi yang menyemutui pada amalnya bagi Allah akan pekerjaan dunia. Kalau orang tu dia buat amal tapi dia ingat nak pada dunia ratik, buat kerja kerana Tuhan ratik, nak duit ratik misal, tu bagi kerana dunia, kerana Tuhan ratik, kerana dunia ratik, tak, maka memilih Ibnu Abdus Salam. Maka pilih, makna memilih, maknanya maka mazhab pendapat Ibnu Abdus Salam dan lain daripada Abdus Salam, pilih akan bahawasanya amal ibadat yang menyemutui pada amalnya bagi Allah akan pekerjaan dunia, mana hak capu niat kerana Allah dan dunia kata tiada pahala baginya sekali-kali, tak ada boleh pahala kita teh aja. Sebab tu ada sebut oleh hadis Nabi SAW, Nabi kata warubba sa'imin, nah, dah banyak orang puasa, laisa lahu, tidak ada baginya illa al-atash, malaikat dahaga. Wa rubba qa'imin, dah banyak orang qa'im, orang bangun malam, laisa lahu illa sahar, malaikat ngatuk, ngatuk saja, kerana tak ada boleh pahala apa. Maya tak boleh pahala, kata tak boleh pahala. Sebab tu kita kena niat lillahi ta'ala, kerana Allah. Jangan niat kerana nak uji orang kata kita rajin. Jangan niat nak uji kata kita saat ni tu. Nah, orang
puan sungguhlah agama, tapi niat kerana Allah Subhanahu wa taala, kerana Tuhan lah. Dan memilih Ghazali, mana Imam Ghazali bahwasanya dengan iktibar sebab yang membangkitkan kepada amal itu kena tengok sebab. Maka jika adalah yang terlebih banyak pekerjaan agama, maka dapat baginya pahala. Kalau dia niat berat banyak balik agama kerana Allah, maka boleh pahala. Dengan koda yang niat. Yang niat nyok boleh nyok tu lah. Niat 5% boleh 5%, 95 lagi jadi dunia gitu. Kalau niat 20 gitu. Sebab apa? Sebab Tuhan sebut kan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang beramal kebaikan sebesar biji zarah, yarahu, dia akan nampak akhirat esok. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan kalau dia buat jahat besar biji zarah pun dia nampak. Nah, mana lana? Mana kata kalau buat sikit boleh sikit, banyak boleh banyak. Nah, sebab tu ada kaedah usul fiqh kan. Maka na aktsara fa'lan kana aktsara fadlan. Bagi hak kita buat banyak boleh banyak, boleh sikit-sikit. Kita niat banyak boleh banyak, kita niat sikit boleh sikit. Tapi insya-Allah Tuhan sebut ayat lain, innallaha la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Tuhan kata sesungguhnya Allah tak akan buat nyanyo, tak akan buat nyanyo sebesar biji zarah pun. Dan jika adalah amal yang dia buat sana itu besar biji zarah, Tuhan mu yudha'ifah, Tuhan ganda lagi kadang-kadang. Hak sikit jadi banyak. Kadang-kadang hasanah kebaikan kan Tuhan sebut, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Siapa buat hasanah boleh 10. Wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha. Kalau siapa buat jahat boleh Tuhan kan, muka Tuhan kaya ke. Tapi pendapat ulama ni kata kalau buat sikit boleh sikit, banyak boleh banyak, ngikut kodanya. Atau adalah yang terlebih banyaknya pekerja dunia. Kalau dunia banyak, maka tiada pahala baginya. Kalau dia niat dunia banyak, maka tak adalah pahala akhirat. Dan jika bersamaan keduanya, kalau dia buat sama berat, nak dunia sama berat 50% sama 50%. Nasi gugur keduanya tak ada boleh rasa. Dan kalam Ibnu Hajar, mana kata pendapat Ibnu Hajar dalam Hasyiah Idah cenderung kepada dapat pahala dengan qada qasak mutlaqah. Mana pahala mengikut qada qasak sahaja. Dan sebab Tuhan tak buat nyanyi, okey, yauma yab'athuhumullahu jami'an, pada hari hak kami bakit semua, fayunabbi'uhum bima amilu, kami akan cerita semua bagi dia buat. Ahsahullah wa nasuh. Ahsahullah tu mana Tuhan kira semua. Dan Tuhan kata wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Dan Tuhan tak buat nyanyo, tak buat nyanyo. Mana tu boleh semata, boleh sikit-sikit, banyak-banyak. Itulah. Itu maknanya menunaikan ibadat dengan ikhlas, tu tanda kedua. Ketiga, menyempurnakan janji, iaitu mengerjakan segala yang disuruh. Tanda orang beriman saat ini, iaitu dia buat apa Tuhan suruh. Tuhan suruh, dia buat belakang ikut.
Tuhan sebut ati Allah wa Rasul la'allakum turhamun. Allah taat Allah dan Rasul supaya kamu dirahmahkan. Sebab tu ada sebut sifat orang beriman kan. Nah, orang-orang yang beriman sana itu at-taibun, orang yang banyak taubat. Al-abidun, orang yang banyak beribadat. Al-hamidun, orang banyak puji Tuhan. As-saihun, orang banyak puasa. Ar-raki'un, orang banyak rokok. As-sajidun, orang banyak sujud. Al-amiruna bil ma'ruf, orang ada suruh benda molek. Wan-nahuna 'anil munkar, orang lagi benda molek. Wal hafizuna li hududillah, orang jaga perintah Allah. Wa basyiril mu'minin, Tuhan kata wayak berita baik kepada orang beriman kepada Allah. Dia orang beriman lah gitu. Nah, orang beriman ni dia bagi Tuhan sungguhnya buat ya. Tak ada duk gitu ini orang suruh nak buat gitu. Tu maknanya dia tunduk menyempurnakan janji dengan mengerjakan segala yang disuruh. Tuhan suruh ke apa kau? Nah, maka dia buat. Keempat, ketiada melampaui sangkat, tak lakuh batas hukum-hukum Tuhan. Wa tilka hududullah, Tuhan kata itu. Nah, hududullah, hudud sana itu. Jadi hukum-hukum Tuhan. Wa man yata'adda hududallahi fa ulaika humudz zalimun. Orang hak langgar perintah Tuhan tu orang tu zalim karut. Sebab tu orang Islam ni mulhafizuna li hududillah. Orang jaga perintah-perintah Allah. Tapi misalnya kalau ia pergi telajak di melampau, ia taubat Tuhan lalu dia beriman. Orang beriman ni bila dia pergi buat dosa, maka terus dia buat, dia taubat. Bukan makna kata orang beriman ni bukan makna kata dia tak berlaku dosa di atas dia, tapi dia usaha jauhkan. Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa al-lamam. Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsm wal fawahish. Orang beriman tu orang yang dia menjauhkan diri dia daripada dosa-dosa besar. Wal fawahish, dan benda-benda tak molek, kau zina panggil fahisyah. Nah, illa al-lamam, mereka dosa besar, mereka dosa kecil. Dosa kecil. Tapi bila dia pergi telajak, pergi buat dosa, maka dia terus taubat pada Allah, dia terus sesah. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru li dzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang apabila buat dosa tu zakarullah, ingat Tuhan lalu. Nah, fastaghfaru li dzunubihim, dia minta ampun dosa Tuhan. Nah, dan tidak ampun dosa Tuhan, tidak ampun dosa mereka Allah lah. Dan dia tak kacau lah, dia berhenti sekatu tu, dia beriman pada Allah. Nah, tu mana kata dia tak ada melampaui sangkat. Sebab Tuhan sebut kan, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, katakanlah kepada orang beriman yaghuddu min absarihim, dia kena tunduk mata dia. Wa yahfazu furujahum, dan dia jaga farak dia, maknanya dia jaga perintah-perintah Tuhan lah, dia tak melampau lah. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahun, supaya tu juga orang tina mukminah, supaya tu juga jaga perintah-perintah Tuhan.
meninggal segala yang dilarang, dan dia tinggal benda Tuhan raga. Nah, yaitu orang panggil imtithalul awamir. Makna imtithal turut apa Tuhan suruh, wajtinabun nawahi, dan dia jauh ke barang Tuhan lagi. Itu orang beriman. Nah, dan menekapi agama itu atas 3 perkara. Habis kata agama itu kamu ada agama, dan melengkapi agama itu atas 3 perkara. Maknanya panggil usul. Usul bila kita sebut agama ad-din, agama ni, agama Islam ni kena ada 3 perkara baru sempurna. Pertama yaitu al-iman, kena ada iman. Iman itu maknanya kita beriman dengan rukun-rukun yang ni itulah. Yang kedua al-Islam. Islam ni yaitu alamat, tanda kata dia Islam ni kena buat 5 perkara. Amal lah dia panggil. Dan yang ketiga ihsan. Ihsan ni yaitu ada perasaan buat amal ibadat ni ada makna hubungnya di antara Islam dengan iman. Iman ni apa iman? Kena tahu situ. Agama ni mula-mula tahu kata agama dulu. Agama ni din dia panggil. Kita kena tahu. Bila kita sebut din, agama. Bila sebut kata agama, agama Islam sah tu terima. Sebab inna dina 'indallahi al-Islam. Agama di sisi Allah tu Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan, siapa hendak cari agama selain daripada Islam, falan yuqbala min, Tuhan tak terima. Nah, yang kedua pula agama apa? Agama seperti kita sebut dulu, agama ni ialah wad'un ilahiyyun sa'iqun lidhawil uqulis salimah bi ikhtiyarihim al-mahmud. Cara hak Tuhan hantar mari, hak nak bawa kita orang yang mempunyai akal hak sejahtera bukan gila ni, dengan pilihan kita tak ada dipaksa, ila ma fihi, kepada bagai yang ada pada bagai salahuhum, kebaikan mereka itu fid dunya wal akhirah, di dunia akhirat. Itu agama. Maknanya agama ni cara nak bawa kita, ada cara hidup nak bawa kita iaitu kepada dapat kebaikan di dunia di akhirat, nak usnah dunia dan akhirat. Itu agama. Lepas tu agama ni ya ada 3 perkara hadiahnya orang usul. Nak boleh sempurna agama ni. Sebab tu dah ada hadis riwayat daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, ya bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami berada bersama dengan Nabi, duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, id tala alaina, ketika naik timbul depan kami sana itu rajulun, seorang syadidu sawadi asyar, seorang itu rambut hitam, wa syadidu bayadis thiyab, dan baju tu putih lepak, la yura alaihi atharus safar, tak ada kena, tak ada nampak bekas safar, wala ya'rifuhu minna ahad, dan kalau kita tak biar kenal sangat bu. Nah, fa asnada rukbatayhi ila rukbatay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia masuk belakang lutut dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka dia berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad. Jibril tanya, mal iman, apakah beriman? Apakah iman? Qala, Nabi kata, antu'mina billah, bahawa kamu beriman kepada Allah, wa malaikatihi, malaikat, wa kutubihi, kitab-kitab, wa rusulihi, rasul-rasul, wal yaumil akhir, hari akhirat,
wal qada, dan qada khairi wa syarri, baik dan jahat. Gapo iman ni tasdiqul qalb, itu percaya di hati. Bima jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan bagai hak Nabi bawa mari pada kita. Mimma ulima min ad-din bid-darurah, daripada bagai hak maklum dalam agama secara darurah, atau ma syabaha, atau bagai hak serupa hak darurah tadi. Maknanya iman itu percaya di hati. Sebab tu iman itu ialah tasdiq atau tasdiq bil qalbi wa amalan bil jawarih. Nah, iman itu percaya di hati. Islam itu amal bil jawarih wa amal. Nah, iman itu percaya di hati. Tu iman. Percaya, yakin di hati itu bagi iman. Islam ni, nah, Islam ni iaitu amal bil jawarih. Jibril tanya Nabi SAW, mal Islam, apakah Islam? Qala, Nabi ta an tashhada an la ilaha illallah, bahawa engkau saksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahawa Muhammad itu Rasulullah, wa tuqimas salah, mendirikan salah, wa tu'tiyaz zakah, memberi zakat, wa tasuma Ramadan, wa sabla Ramadan, wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Nah, dan wahdi kalau mampu, kalau kuasa lah. Itu Islam tu tengok semayang, mengucap, semua zahir. Amal zahir bagi Islam. Bagi Islam. Yang tiganya, Jibril tanya Nabi, mal ihsan, apa dia ihsan? Qala, Nabi kata, anta'budallah, bahwa semua Allah, ka'annaka tarah, seolah Allah menampak Tuhan, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Kalau tak nampak Tuhan, Tuhan nampakmu. Jadi makna kata, nah, orang sana kalau beriman saja, kalau beriman saja, percaya di hati saja, tak buat amal, tak ada. Kalau buat amal saja di hati tak ada juga. Tapi kalau percaya, beriman, buat, tapi tak ada berasa apa, maka tak ada juga, tak sempurna juga. Sebab tu nak sempurna ni kena ada ihsan. Ihsan ni iaitu anta'budallah, bahawa engkau semua Allah, ka'annaka tarah, seolah nampak Tuhan. Fa illam takun tarah, kata nampak, fa innahu yarak, maka Tuhan nampak kita. Makna khusyuk. Duk dalam keadaan kita muraqabatillah, duk turut hukum Tuhan semua. Tu hak ni tak boleh, hak ni boleh. Duk gitu semua. Sebab Tuhan sebut wadzakirin Allah katsira. Orang ada ingat Tuhan semua. Wadzakirat, dan orang tindak seperti juga. Orang duk dengan Tuhan semua. Tu kena ada ihsan, kena ada perasaan. Tak ada ihsan tak ada. Ada khusyuk, ada hubungan baru iman kita semaya dengan khusyuk, kita puasa, kita buat haji, kita buat umrah, kita keluar zakat, mana kita ikhlas lillahi ta'ala. Sebab tu dia kata, dan melengkapi agama itu atas 3 perkara, yaitu Islam. Islam dan iman dan ihsan, 3 perkara lah. Bermula Islam itu, ini ibarat dia mula-mula pula lah. Gapo Islam itu ialah, Islam itu mengikut mana inqiyad, patuh, mengikut mana patuh, dan menerima oleh zahir seorang akan barang yang mendatangkan dengan dia oleh Nabi SAW. Islam itu kita turut dan kita terima perintah Allah lah. Kita terima, tapi dia panggil ada orang panggil, apa beza di antara iman dengan Islam?
Apa beza di antara iman dengan Islam? Iman ni amal bil qalbi, iaitu khiju hati lah. Islam ni amal bil jawarah. Tapi ya dua kelimah ni ada digunakan makna Islam pun ada, iman makna Islam pun ada, Islam makna iman pun ada. Nah, dalam Quran tu guna lu dua-dua. Nah. Tu. Sebab tu dia kata bermula Islam itu mengikut, anak ialah mengikut mana mengikut perintah Allah dan menerima oleh zahir seseorang, terima zahir seorang akan barang yang mendatangkan dengan barang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa barang? Bayan orang panggil. Daripada segala barang yang diketahuikan daripada agamanya dengan darurah. Dengan darurah juga lantas. Maknanya tunggu. Kalulah. Makna Islam itu makna tunggu dan ngikut perintah dan menerima zahir. Balik zahir saninya terima. Nah, terima zahir dalam hati suku pula. Apa dia zahir ni tu? Kalau orang tanya ni Islam tak Islam, mungkin muncak hukum syahadah. Terabbai tengok, ya pun bai Allah Akbar bisa. Ramucak tengok mucak. Sebagai Syiah kaya nak tahu kata kontai tak ada kontai. Terabuak bawa lagu Pratik Thai. Pratik Thai Mula dengar boleh bawa dia kata zahirnya kontai lah tu dia kata tu. Syiah lah. Tapi kalau tak ada bawa, kita tanya mualak duk ke batas tu tak boleh. Tak ingat. Jadi hak zahir tak kata lah zahir tu. Tanya mucak boleh tak mucak? Tanya semaya. Dia terima zahir dia terima. Semaya wajib. Puasa wajib. Ya wajib. Tapi tu tak puasa suku kira. Tapi zahir sana, zahir dia terima belaka. Bagi hak darurah ni bagi hak maklum bid darurah. Mana bagi hak orang tahu belaka tu lah. Supaya hak asas orang bakal tahu belaka supaya semaya tu wajib. Puasa, zakat, haji, ni hak asah orang bagi. Dah hak lain tak tahu tu banyak lagi, tapi hak asah orang nampak ni dia percaya dan dia terima benda ni. Nah, kalau tanya maya wajib tak? Wajib. Bahkan namun tak maya malah kata. Dia kena nyakit. Malah ni nyakit. Dah satu nyakit malah panggil. Agaknya tak puasa malah. Lapar tak kau nak tu. Wajib tak? Wajib tu dia pegang lagu tu. Tu maknanya kalau bagi hak pelik-pelik orang tak tahu tu orang tanya dia jawab salah tak apa tu. Tapi bagi orang tahu belakang kata wajib. Dia pergi engkar hak ni. Supaya orang tak semaya ni hukum dia nya. Kalau tak semaya tu hukum Islam lagi. Kalau masih hidup pegang dia kata wajib tapi kerana malah kerana apa ni tu. Malaikat dia juhud maknanya ingkar. Bila dia ingkar maka jatuh rama lah. Tak boleh panggil Islam lah. Sebab tu bila dia mati semua ni tu, dia mati, maka kita kena taruh kubur Islam. Kerana zahir dia tu Islam kan. Hak zahir tu nampak. Seperti murid nikah dengan malah mu'allaf kat gubuk mayat. Antuk nenek tok ceh kok nung hari mik. Awak anak mati klik dok bakar dok apa nu hak ni bini gaduh gi kok nung pula bergubuk kok segara ke mana. Zahir. Zahir kat ni tu kita kira zahir lah ya. Ni lani ni supaya Allah ni kena ingat kita ni banyak tak semaya tak apa masuk saja. Allah, dah masuk saja dah ya semua. Duk masuk saja, mengucap dengan syahadah masuk jawi atau nikah.
Tak ada semaya, tak ada puasa, tak ada perkara dua tu, tapi dia tak semua tokong. Takut bini lagi. Tak ada tu jelah. Dalam hati pun tak ngaji tambah, tak ada perkara. Banyaklah ni tu. Nah. Ni. Itulah. Gapo arti darurah? Artinya dengan kita ada fikir dan bicara. Tak ada kena mikir bagi tu bagai, tak ada kena mikir teh ni wajib ke gapo dak, dia tak tahu tu ni. Islam ni dah wajib, orang tahu belaka. Kena semaya, kena apa semua ni orang tahu belaka, maka hak tu orang panggil darurah, hak lantas. Hak jelas, hak tak ada kena mikir, tak ada kena bercara apa, tak ada kena cari kamu gapo dak ni. Maka hak tu dia kena terima hak tu. Hak tu hak sah. Seperti dua kalimah syahadah. Dua kalimah syahadah iaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dia terima tu. Masuk Islam, dia tahu kata dua kalimah syahadah, kita boleh tanya. Kalimah syahadah ni ngucap ni rukun ke apa? Ya tak boleh jawab rukun Islam tu. Ni duk pergi ke majlis ni, kadang-kadang tak erti, tak erti, katanya rukun nikah dah berapa? 5. Gapo tu 5? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tukar ke rukun sembahyang. Bergerak sungguh lu. Tukar rukun sembahyang. Habis tu kena mengaji ni, budak lah ni banyak tak mengaji, dah tak mengaji langsung kau, tak mengaji agama langsung. Dia nak nikah orang tanya, aduh. Rukun, tanya rukun semaya, tukang rukun Islam pula. Islam kok tak apa habis. Dan sembahyang. Semaya seperti juga. Dia terima. Dia turut. Dia kata semaya itu adalah rukun. Dan dikandaki dengan mengikut dan dikandaki dengan mengikut dan menerima itu mengaku lidah. Dan dikandaki dengan mengikut dan menerima itu yaitu mengaku lidah. Ikrar bil lisan orang panggil, ngaku di lidah. Dan lidah yang ngaku tak apa dah. Tak tu ya kita ni orang royak kok. Kalau dia kata ni Islam, nak jadi Islam ni kena mengucap dua kalimah syahadah. Dia mengaku tak apa. Dan dia kata asyhadu an la ilaha illallah. Sebab tu dah sebut kan, Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas. Aku disuruh perang manusia sana itu hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, sehingga dia mengucap dua kalimah syahadah. Maknanya bila dia mengucap kalimah syahadah, maka darah dia tak halal dah lah, tak boleh dah lah. Dia jadi orang Islam, tak boleh lah orang jadi Islam. Itu maknanya mengaku di lidah. Mengaku di lidah dengan barang yang tersebut itu dia ikrar. Semaya wajib, ya wajib. Puasa wajib. Dia mengaku belaka, maka dia jadi Islam. Dan tiada menolak akan dia. Dia tak ada tolak. Kalau dia kata maya wajib, tak, maka itu tak boleh lah. Mana kata tolak, dia terima panggil. Habis kat tu. Dan jika tiada diamalkan dia sekalipun, kalau dia tak ada amal tak maya sekalipun, dikira tadi dia Islam situ. Kalau ia tak semaya pun dikira kata ia Islam situ. Selagi mana dia mengucap di dua kalimah syahadah, selagi mana dia duk mengaku kata semaya itu wajib di atas dia, puasa, zakat dan semua dia tu wajib di atas dia, maka selama tu dia masih dikira Islam. Kalau dia mati kena tahu kubur ke Islam, dia boleh makan pesaka dan sebagainya. Tu.
Seperti meninggal ia akan semaya, kali ia tinggal semaya kali pun. Tapi dah, kalau kita dengar syekh-syekh atau tok-tok guru syekh Wahabi ni hukum kupur lalu dah tinggal semaya. Kupur lalu dah. Nah, kalau tinggal semaya sengaja ni, ia turut zahir sebab Nabi SAW sabda, man taraka salah amdan faqad kafar. Siapa tinggal semaya sengaja kupur, maka kupur dah ya. Oh tu jadi belik tepat, dia kupur tinggal semaya saat ni, dia duduk dengan bini ya, batal nikah. Asah nikah tu. Tapi ya hukum lagu mana kita tahu. Sedangkan ulama semua ni tu banyak kata selagi mana duk percaya di hati, maka masih jadi Islam situ. Kita malah nikah mula engko. Mau werung malah maya werung. Muntah maya malah kubur lah jadi kafir tadi, pas binimu. Atuh lah pasal. Tu mana tau ke panggil tak logik ni mazhab Wahabi ni ya tepat terik ya terik berdoa, tepat longai berdoa je gitu. Tepat terik meneting tengok tu kupur dah. Dia tinggal maya kupur pas supaya maya fok ya tak kena qada. Sedangkan ijma' ulama kata kena qada semaya. Kalau tinggal malah. Tinggal kerana malah, tinggal kerana ya kalau kerana tidur kena qada sebab ada hadis. Lupa kena qada, tapi kalau sengaja tak. Jadi belik molek, tempat longai di terik, tempat terik di longai. Habis itu tu kereta ni kalau tempat jijak kita jijak kau je dinaik dekat. Tempat kita tak ada jejak jadi lopak diri dia payahlah tu. Tak tahulah kita pun tak erti juga jadi hukumnya baik tu fok yo plek-plek. Banyak lagi hok plek, banyak nah. Baru ni orang duk gegar. Ada syekh besar ada orang dang kata darah Nabi Najih. Darah Nabi kata Najih. Ulama tak ada punya ketek seorang apa tu. Semua pakai kata cuci. Muka Nabi kereh tengok ada hukum-hukum istisna. Hukum-hukum ada kecuali kereh sebab Nabi lah nikah banyak. Ada hukum-hukum Nabi akad nikah tu hawid dia lah dah. Gitu. Adalah hukum-hukum ditentukan. Sesuatu. Tu banyak sajalah. Seperti meninggal ia akan semaya dan umpamanya selama-lamanya habis kata dan segala rukun Islam wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka an tarzuqana 'uluman nafi'ah rizqan wasi'an amalan salihatan maqbulatan wa sa'adatan darain wa khatiman khairatin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.